Right. Assalamualaikum Afnan. Apa khabar, sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Okey, Afnan, sekarang ada kat mana? Kita sikit perkembangan yang boleh dikongsikan. Ya, boleh. Ya, sekarang ni duduk kat Melaka. Dulu kerja dekat Selangor. Kau top glove dulu kan? Saya ingat aku. Tok glove dulu. Dia pindah Tahun Melaka. lepas tahun lepas resign dalam bulan 2 lebih kurang bulan 3, sorry. So kita start PKP bulan 3 kan. So masa resign tu ada lagi lah PKP, so macam work from home. So dalam sebulan, so habis kerja tu, habis resign tu dalam almost bulan 4 lah. So ada baki lebih kurang sebulan sebelum masuk kerja. So sebulan selepas resign tu menganggur kejap. Dan kita adalah saving sikit kan untuk cover sebulan punya belanjaan. And then bulan 5 baru start kerja dekat Melaka, dekat iCrow. Kau memang nekat nak balik Melaka ke? Macam mana? Oh, dia ada banyak faktor lah. So macam salah satu nak balik Melaka tu adalah salah satu. Salah satu lah. Tapi memang apply banyak kat Melaka punya ni lah, syarikat Melaka lah. Dia random ke lah. rezeki? Random. Random lah. Sebab kita macam dulu aku banyak apply dekat area Melaka juga, tapi tak ada rezeki kan. So macam dulu pun dah ada kan interview dekat Honda semua kan. Macam Pak Rafiqin ataupun Ami Aziz. Dia orang kan kerja kat Honda kan. So dulu ada gak interview kat Honda, tapi tak ada rezeki kat time tu untuk dapat kerja kat Honda tu. So kita pergilah interview masa tu dekat Tok Glove. So kita alhamdulillah dapat kerja kat sana dan dapatlah experience sikit sebanyak untuk kerja dekat Tok Glove ni kan. One of the biggest glove company in the world kan. Macam sekarang ni memang dia punya market memang tengah naik lah. Saham semua tengah naik, and then baru-baru ni yang pas bila ada banyak case COVID, dia drop sikit lah dia punya saham. Okay lah, dapat duduk Melaka. Okay lah, not bad lah. Nice tu. Okay. So sekarang kau tinggal kat mana ni? Melaka kat mana? Kau stay kat mana? Sekarang stay dekat Bukit Rambai. Ini pun rumah parents lah, So diorang ada extra house tu. Duduklah salah satu rumah yang ada. Kita manfaatkan lah. Nice. So okay. Alright, thank you Nan. Kau kat Melaka? Kau kat Melaka kan? Aku kat Ceras. Ceras kan? Tak berimpian nak ke Melaka tapi tak kesempatan lagi. Tapi kau businessman kan? Businessman kan? Ya, aku business development, semua ke arah yang tu lah. Okay, alright. So hari ni kita nak sembang sikit dengan Afnan. Kita tahu saya maklum Afnan ada buat pasal kowe kan, Afnan? Part time kan? Yes. So nak sembang sikit dengan kau, apa kebaikan yang kau boleh share kat kawan kita. Macam-macam lah apa yang kau boleh kongsikan lah dengan lebih detail lagi. Boleh, insyaAllah. Mana-mana yang boleh lah. Okay. So baru ni dalam 2 bulan lepas gak sebenarnya. Baru gak pasang kowe ni. Macam kat rumah mak aku pasang koko. Dekat rumah mak mertua aku pun baru pasang itu kowe. Ada moyang aku pakai kowe. So ada orang dia akan prefer kuku, ada orang prefer kowe sebab kadang-kadang dia orang dia kata kowe ataupun kuku ni ada rasa dia sendiri lah. Okay. So, tapi sebenarnya dua-dua tu ialah reverse osmosis water lah. Okay. Dua-dua ialah reverse osmosis water. Tapi mungkin yang effect air tu mungkin bergantung pada filter tu lah. Dan air yang go through daripada filter tu. So ada orang bila dia minum air kowe, dia akan cakap air kowe lagi sedap daripada kuku. Ada orang minum air kuku lagi sedap daripada kowe. Tapi either one, mana-mana pun okay, asalkan air tu kita dah filter lah. Okay. Sebab air yang datang pada government supply pada kita, bukan kita cakap tak baik, tapi kita pun tahu dia nak supply to mass consumer kan, kita lah.
So requirement, dia ada requirement yang kena spec yang dia kena handle kan. So minimum requirement mesti dia dapat achieve. Tapi even though macam tu, kita tahu dalam air kita banyak metal component yang ada dalam air kita. So benda tu yang kita tak nampak. And then itu satu, mungkin dia dah tapis masa dekat site dia orang, okay, dia dah lepas test, mungkin testing dah lepas. Tapi bila sampai kat rumah kita, contoh orang yang rumah baru, mungkin dia tak risau sangat lah sebab piping dia orang mungkin baru. Okay. Tapi untuk orang yang mungkin beli rumah second kan, bila rumah second betul, bila rumah ni dah terbiar dan kita tahu karat tu kita tak boleh elak lah sebab dia natural process kan. So natural process memang akan berlaku. So karat tu akan continue berlaku. Lagi tua rumah tu, lagi banyaklah karat dalam piping yang besi ni lah, yang metal ni. And then so bila contohlah air dia orang dah bersih, dan sampai kat kita pun dia akan go through part yang karat tu. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah lama tak buka pak air kat rumah, dan tiba-tiba kita buka kan, nanti kita tengok keluar air puding dulu. Betul. Sebab dalam tu dah berkarat dah. So masa tu air tu dah berkeladak dalam tu, dah bertahan lama, and then bila kita buka, dia keluarlah air karat tu dulu. Baru lepas tu bila kita tak ada lama sikit, barulah kita nampak air bersih yang keluar. Tapi kita tak boleh tipu diri kita yang fact kita punya pipe kita dah berkarat sebenarnya. So piping kita dah berkarat. Okay, so kita kena tahu benda tu lah. So even though kita tahu air bersih kan. Okay, macam mana kita tahu air bersih ke tak? Ambil air tada, and then kita try peram berapa dalam, take your time, 1 week, 2 week, 3 weeks. Try peram air tu, tengok ada tak sedimentation. Okay, kadang-kadang ada metal, so akan ada sedimentation. So akan ada sedimentation tu, metal tu dia akan kumpul kat bawah. So kita akan nampak kadang-kadang air yang dah biar lama akan nampak kesan metal ni embedded kat bawah tu lah, tertinggal dekat bottom kita punya bekas ke mana-mana tempat yang kita tinggalkan, takungkan air tu. So itu yang kita tak nampak. Kadang-kadang contoh macam bayi-bayi kita ni, kita tengok orang sekarang kan banyak beli rumah, kalau kita nak rumah yang besar dan rumah yang lebih murah, kadang-kadang kita beli rumah second, betul. So macam rumah second ni, maintenance yang paling kita tengok, betul. Ya, rumah subsale kan. Rumah subsale ni yang kita kena concern first kali ialah piping dia, secondary ialah wiring dia. So kalau piping dia tu salah satu, kadang-kadang benda tu costly lah. So kalau piping takkan kita nak pecah tembok nak buat pipe baru kan. So benda tu sangat costly lah. Tapi kalau untuk wiring, kalau ada kemampuan untuk rewiring, okay, go on, boleh go rewiring balik. Sebab kadang-kadang kita ada tempoh untuk wiring kita ni, ada tempoh. Tapi tak pasti berapa lama, tu boleh tanya budak electrical lah. So dia ada tempoh wiring berapa lama yang kita boleh sustain sebelum kita nak kena rewire balik. So macam rumah kita ni, kalau contohlah macam sekarang ni aku duduk rumah mak aku ni. So rumah ni pun dah berapa belas tahun, dah berpuluh tahun. So kita dah tahu rumah dah lama. So air tu kita tahu sebenarnya condition air tu tak berapa baik sebenarnya. Tapi kalau orang yang tak ada kemampuan, mungkin dia akan guna macam yang filter yang murah-murah pun tak apa, asalkan ada dululah. Maksudnya yang penting kita usaha untuk tapis air tu. Aku tak cakap go for Kowe, go for Kuko kalau kita tak ada kemampuan. Sebab aku dulu pun aku pernah rasa keadaan tu. So aku pun tak ada benda tu terus. So aku dulu pun mula dengan masak air dekat cerik elektrik. And then barulah sekarang ada rezeki untuk kita upgrade kan. So Kowe ni dia bantu kita untuk kita upgrade, enhance kita punya lifestyle lah. Enhance kita punya lifestyle, bukan lifestyle lah, kita punya kualiti air di kualiti hidup kita lah. Kalau dalam Kowe air lah. Antara poin-poin yang aku dapat lah, kita kena realize lah actually kebersihan air tu penting lah untuk sebelum kita minum ke apa. Kalau tak semestinya kuku-kuih kan, apa-apa tapis kita susah kan lah. Actually benda tu betul lah tu. So benda tu mungkin kita tak nampak kan. Contohlah kalau kau masak basic lah, macam sebelum ni aku pun dah buat eksperimen kan. Aku buat eksperimen masak nasi guna air koko dengan guna air pipe. So after certain time kita punya nasi tu akan jadi yellowish tau kalau yang guna air pipe. So kalau air koko tu kita nampak still maintain berwarna putih lah. So ada effect dah lah. So benda tu dia tak nampak, dia bukannya nampak macam kau makan benda karat terus tau, sebab dia benda tu sikit-sikit kan.
So better, so untuk for the best of our family, kita try adakan apa-apa saja penapis yang kita mampu buat masa sekarang untuk family kita lah. Kadang-kadang ada yang macam nampak kat Facebook tu kan, dia pakai Kenko, contoh Kenko. Kalau perasan kat Kenko tu, dari pasang yang tu dia pasang dekat kita punya pipe keluar air tu, dia pasang filter dekat situ direct. So dia one way lah. Dah tak dekat rumah, dalam rumah kat sinki. Kat sinki. Okay. Dia pasang kat situ. Itu pun boleh. Dia seketul kecil tu ya. Kita buka kepala pipe tu, kita boleh buka dia punya muncung depan tu. Kita pasang balik. Dia pasang itu. Yang tu pun dia bypass main pipe, dia pergi dekat dia punya filter yang kita gantung dekat pipe tu lah. So itu pun boleh pakai juga. Asalkan ada filter dulu kan. Tapi kalau ada kemampuan, why not? Sebab contoh macam kowe, macam kukuh, ni khususnya kowe lah, macam aku dalam bidang kowe aku macam kukuh tak pasti sangat lah dia punya benefit. So macam kowe, kita macam pemasangan, kita ada promo pemasangan percuma. So sebenarnya dah ada charge dia RM200, tapi dengan promo sekarang kita bagi percuma. So promo ni setiap bulan dia berlainan. So bila contoh bulan ni dia kata pemasangan percuma, bulan depan tak semestinya ada. So itu yang kita tak tahulah. So kita boleh refer pada ejen Kowe kita untuk tahu sama ada ke tak untuk benda tu. Lepas tu pemasangan percuma, so tak payah risau. Lepas tu kita ada servis setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan kita ada percuma servis. So servis ni setiap filter tu dia ada selama 5 tahun. 5 tahun. Okey. So 5 tahun lah. After 5 tahun kena after ada 5 tahun request kita boleh kita boleh continue service, kita boleh continue warranty dan service tak, bukan service saja, warranty dan service kita akan bayar separate lah, yearly. Ada charge lah, yearly. Kita bayar. Ada charge. 5 tahun ni which is kita ada hutang kan, monthly basis kan. Iaitu kita rental lah, kita kira rental. Rental. After 5 years dia akan jadi milik kita lah. So ada a few option. Ada orang kadang-kadang dia kata tak nak lah rental, nak suka beli cash, dia kata tak nak komitmen kan. Sebenarnya tak ada masalah, it's up to you. Kalau tak nak rental boleh bayar cash, tapi dia punya warranty dengan service tu tak ada. Dia cuma cover untuk 1 year sahaja. So bila untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, yang tu kita kena bayar sendirilah yang tadi annually tu. Tapi untuk servis pun kita kena monitor juga kalau yang bayar cash ni. Which is after 2 month, 3 month kita call sendiri. Ke ada orang kalau kita dah bayar kan, dah bayar satu amount, kita bayar satu amount tu untuk setahun tau. So benda tu dia akan sendiri datang. Dia ada schedule lah. Ada maintenance guy akan follow up lah. Yes, betul. Kita panggil Kodi. Orang yang akan servis tu kita panggil Kodi. So Kodi tu akan datang. Servis kita punya penapis air ataupun penapis udara. So macam sekarang ada penapis udara. So itu antara benefit dia. So dalam setiap 2 bulan dia akan datang. Sebab ada setengah filter ni yang kita kena replace. So dia ada replace, dia ada jangka masa. Dia ada jangka masa dia kan. So bila sampai jangka masa tu dia akan gantikan dengan yang baru. So kalau contohlah kalau kita continue guna, dia akan jadi tak baik lah. Sebab dalam masa 2 bulan pun kalau ada servis tu kita dah nampak air warna karat tu keluar. Kalau servis air macam tu kan, kita nampak air karat tu keluar. So kalau kita tak servis setiap 2 bulan, lagilah dia akan jadi teruk dalam tu kan. So filter ni pun kita kena tahu filter ni macam kita filter apa-apa kalau kita filter something mesti akan ada benda yang tak dapat filter, betul. Benda tu akan maintain dekat filter tu. So benda tu bila dah terlalu banyak, so filter tu akan tersumbat. So dia akan ganggu performance filter tu lah. So filter tu sebab tu kita kena service dengan kita kena ada yang kita kena replace lah. Kalau yang standard Kowe basic package tu yang biasa aku nampak monthly RM80, RM70 ke RM60? Kalau yang paling murah untuk dia sebenarnya kalau kita beli yang mungkin ekonomi punya ni lah. Kau boleh share gambar ke? Aku dari sini boleh Okay. Kau boleh share screen. Tunjuk sikit. Anda tahu rezeki kita
rakan-rakan kat Melaka ada yang apa berhajat ke, boleh Ya, cik Afnan betul. support kawan-kawan Boleh. kita. Kalau luar Melaka boleh ke kau arrange? Boleh. Tak ada masalah. Eh. Sebab Hmm. kita macam kira macam HQ lah. Okay. So kita kira macam HQ. So semua order customer kita akan submit dalam satu sistem. Sekejap Okay. Oh, sistem decentralized lah. Tak kira di mana. Betul. Okay, contoh macam ni kan, nampak? Okay. Nampak kan? Okay, contoh lah. Yang ni RM65. Neo Plus. RM65 tapi dia lengthenkan, dia panjangkan dia punya tahun. Oh, 7 tahun. Dikat 7 tahun. Kalau tak dia 85 tak salah. Okay. Biasa dengar 85. Okay. So macam kat sini, okay, ni 7 tahun servis dan warranty. Okay. So macam tadi, macam aku cakap tadi, ada 2 bulan sekali servis percuma, ada free filter change, product sanitization ni memang dia akan datang lah masa dia sanitize, lepas tu free part change dan product warranty. So bila ada juga case yang tapi jarang-jarang berlaku lah, kalau ada masalah mechanical punya part, dia akan ganti one to one lah kalau benda tu rosak. Ni so air sejuk, air panas ada, betul? Betul lah, air sejuk ada, air panas pun ada. So yang bezakan setiap produk ni ialah dia punya kapasiti sebenarnya. Kapasiti dia yang membezakan. Itu aku nak tanya juga tu. Ada juga kawan ambil kowe kat rumah dia, sebab duduk dengan rumah mak ayah kan, 7 orang. Lepas tu dia kata dia prefer yang besar macam ni, dia ambil yang besar macam ni. Tapi bagi aku, as long kau family duduk kat rumah, kecil pun dah mencukupi. Tapi apa faktor yang mempengaruhi ke orang dalam rumah tu 7 orang ataupun 3 orang? Macam mana? Cerita. Okay. Macam sebelum ni, soalan pertama, kadang-kadang soalan yang aku akan tanya orang ataupun buyer kita kan, kita akan tanya dia berapa frequent dia nak isi air tu ataupun dia consume air tu. Okay, boleh bayangkan mug kan. Kalau mug tu, biasanya mug ni kita punya size dalam 250 ml tau, satu mug tu. Okay. So kalau bayangkan kat sini contohlah dia tulis tank capacity untuk hot ada 1.5 liter. Contohnya untuk yang modern ni ada 1.5 liter. So 1.5 bagi dengan 250 dalam berapa? 7 kali kan. So 7 mark boleh ambil. Tapi itu dalam one time lah. And then dia akan continue refill. So kita kena tahu contoh kita tengok kapasiti A, kenapa macam sikit sangat 3.5 liter sekali ambil, botol air 1.5 liter, satu botol air besar 1.5 dah tinggal 2 liter kan. Tapi kita kena tahu dia akan continue filter dan provide kita balik sebab dia ada tangki. Dia akan continue filter, refill balik, betul? Yes, betul. So melainkan memang family tu dia suka minum air. Kejap nak minum air. So pandangan kau actually kalau kat rumah yang comel tu dah okey dah, betul? Dan rumah 4 ke 5 orang aku rasa Neo pun dah okey dah. Okay, cuma sebab bila kita bila customer ni kita nak bagi satu recommend tu, first kali kita ada cakap lah, kita akan tengok kekerapan dia ambil air tu. Kalau air ni lah, tengok beberapa kerap dia ambil air. Kalau dia continue nak ambil air, so kita tengok lah berapa banyak dia consume. Sebenarnya ikut consumption orang tu lah. Yang penting kita nak orang ni dapat air. Betul. So macam contoh lah, okay. Ini model kecil ni. Model kecil ni, macam sekarang ni aku pun pakai model kecil ni. Model kecil ni dia kelebihan dan kekurangan jugalah untuk dia jadi tankless. Dia tak ada tangki tau. Dia cuma ada tangki untuk air sejuk saja. So apa kelebihan tak ada tangki ni? Ini kelebihan tu. So kelebihan dia direct flow. So contohnya untuk air ambient temperature, air room temperature, kita just letak cawan kita and then kita tekan, dia dah boleh tapis dan boleh terus minum. Dan kita tak payah risau berapa banyak kau nak ambil, boleh ambil. Nampak? Berapa banyak kau nak, kau boleh ambil. Tapi kalau Nabi saya yang ada tangki,
dia ada container yang berapa kuantiti yang dia boleh contain kan. So bila dah habis dia akan refill, mungkin akan take time sikit lah untuk dia refill kejap and then dah boleh guna balik. Tapi ni kita tak payah risau dah pasal benda tu. Kita just tekan je button tu, button supply air tu kan, on, dia akan keluarkan terus air tu. Ni tak ada air panas ke? So, ni ada panas juga. Ada. Dia ada dua outlet yang berbeza tapi dia tak nampak lah kat sini. Dia satu kepala tapi dia ada dua outlet. Okay. Dia ada dua outlet. Okay. Ada halal. Macam mana boleh dapat halal tu? apa kriteria dia? Macam cerita sikit. Semua ada halal kan? Ni tak ada pula. Semua ada halal. Ya, yang ni dia tak tampal. Sebenarnya ada halal je semua. Jadi biasa produk melibatkan makanan atau minuman mesti orang akan nak ada sijil halalan. Sijil halal ni as long tak ada berkait dengan babi ataupun khinzir ataupun umpamanya, insyaAllah dapat sijil halal lah. Semua produk filter tak di-issue benda-benda apa yang bukan halal tu. Cuma ini extra work Koi buat lah. Extra work Koi buat lah supaya dia nak pastikan. Sebab kadang halal ni bukannya orang Melayu Islam saja yang tengok. Sebab sekarang ni pun, zaman sekarang ni Chinese, Indian pun, diorang pun concern juga pasal halal tu. Betul, setuju. sebab diorang dah tahu. Pernah Chinese pun pernah anjurkan satu event untuk anugerahkan produk-produk halal ni tau. Ada satu event tu lah, aku tak boleh sebut lah. Tapi quite surprise lah. Diorang yang manage the event. Pasal benda tu, yelah kita lah sebagai Muslim punya ni lah kan. Halalan event ni. Betul lah aku cakap. Diorang pun dah ambil kira. Tapi which is actually it's a good thing lah dekat Malaysia ni. So sebenarnya halal cert ni bukan je important untuk Muslims tapi important untuk non-Muslims juga. Sebab apa, bila ada halal cert ni kita boleh cakap makanan atau minuman tu memang terjamin baik untuk badan kita. Maknanya tak ada sumber-sumber haram lah. So diorang pun concern benda tu. So which is good lah. Apa lagi yang jenis-jenis yang so macam ni contoh Neoplus ni. So yang ni semua untuk memudahkan customer, kita ada ni Microwave. Boleh download apps Microwave. Cuba aku dekat ni. So mana-mana korang yang tengok ni kan, insyaAllah kalau ada rezeki tengok ni bolehlah download Microwave ni. So Microwave ni dia akan providekan macam katalog lah, panggil. So dia akan providekan katalog untuk kita tengok apa produk yang Korea. Sebab semua spek semua dah ada kat dalam ni. Contoh macam ni, biasanya yang membezakan ialah filter, tangki, saiz tangki. Ada yang ada extra features macam ada ais. Ada yang ada ais. Ni ada ais kan? Yang besar ni ada ais. Ada ais. So benda tu jadi dia extra features lah. Dia mahal sikit lah. Tapi bukan sebab ais saja dia mahal. Dia cakap asal mahal lah sebab ais kan. Tapi sebab tangki, saiz tangki besar, so semua mempengaruhi lah untuk harga dia sendiri. So macam tadi ni kita cerita pasal ni kan. Ni tak cerita ni? Yang ni mate ni dia direct filter tau. Dia direct filter, direct flow. Tapi dia tak ada air panas, tak ada sejuk. Dia air biasa je. Biasanya kalau orang nak minum air yang tak ada panas, tak ada sejuk, dia filter macam ni. Dia gravity flow tau. So daripada atas dia akan filter terus. Dia direct flow. Yang macam ni berlain pun sama, cuma tangki dia, saiz tangki dia berbeza. So selain pada tu kan, kita ada mattress, kita ada air purifier. Mattress nak tanya sikit lah. Aku nampak kuku pun dah ke arah mattress ni juga, katil lah, tilam. Tilam. So mattress ni macam basic lah, kita ada single kan. Single, ada queen, ada king kan. Semua ada. Cuma macam bila tilam ada Kowe ni sendiri, kita macam dia sama macam Nabi saya juga. Kita akan ada servis juga. Tilam servis apa?
Tak apa, tak apa. Hello, sekejap Sorry anak aku dia. Settle. Okay dah, apa tadi soalan? Tilam servis apa? Apa yang nak di-servisnya? Contoh, tilam ni by time kadang-kadang ada hama and benda-benda yang kita tak nampak lah sebenarnya dekat tilam tu sendiri. So apa yang kita tawarkan servis, kita akan servis macam adanya vacuum, lepas tu kita akan ada apa nama dah, aku lupa namanya apa, tapi dia macam lalukan lampu warna biru macam warna biru untuk bunuh kuman yang ada dekat tilam tu lah sendiri. Yes, ni dia. Okay. Okay. Ni servis dia. Okay, so macam Kowe, dia kena check balik lah untuk promo, kena check balik kan. So dia ada tengok dust level measuring, contoh ada servis kan. Tadi kau tanya apa servisnya ada, okay ni dia. Frame cleaning, frame wiping, side edge cleaning, mattress cleaning, dust mite repellent, okay. Dengan UV sterilization. Ini nak bunuh bakteria yang ada dekat atas mattress tu lah. So dia akan datang, dia akan buat benda ni. So macam kalau katalah kita beli satu, lepas tu dia datang, minta dia servis tilam lain juga boleh tak? Boleh. Untuk servis saja boleh. Untuk tilam yang lain lah, yang bukan kuihnya, boleh lah, dia layan lah. Boleh. So macam hari tu pun ada juga untuk servis saja. Ada charge lain ke? Kita check balik. Tak, kalau servis kita servis sajalah, tapi one time lah. One time lah. Okay, so macam mattress ni, inilah dia punya kalau orang tanya apa dengan servis kan, kadang-kadang apa nak servis tilam kan. Mungkin kat kita tak jadi, mungkin ada setengah orang yang case anak dia tu mungkin sebab tilam tak bersih, and then tiba-tiba badan naik ruam, naik gatal lah. So mungkin dah ada bakteria atau mite yang ada tilam tu, kita tak perasan kan. Kita sendiri pun kalau jujur lah cakap kan, kalau kita pakai tilam kita sendiri kat rumah, adakah kita pakai sembuh mite repellent? Tak ada kan. paling tak pun kita tukar cadar sembuh lah. Apa ni? Tukar cadar je lah kan. Tukar cadar. Dan tak pun basuh ataupun kita jemur tilam kita kan. Itu je lah. So inilah extra service care yang kita provide untuk kita punya customer kalau dia orang nak. So which is good lah untuk orang ni. And then kita yang promo baru ni, dia akan bagi rangka sekali tau. Dia bukan bagi tilam saja, dia bagi rangka sekali. Itulah satu set gambar tu semua lah. Yes, betul. Satu set katil so, lah. Betul. So satu set katil lah. So kita tak payah risau kan sebelum ni, sebab dulu dia promote mattress tu saja. So sekarang ni dia dah bagi dia dua sekali, so which is good lah. So kita tak payah fikir lah. Kena dah datang, set up kau untuk kau, and then kau dah boleh tidur dah atas tilam tu. Dah. Air purifier. Okay. Air purifier lah. Air purifier ni yang sekarang ni tengah hot dah, sebab disebabkan kita pandemic COVID ni lah. Bukan COVID sajalah. So, sebenarnya air purifier ni untuk yang COVID ni dulu design for flu. Okay, untuk flu. So air purifier ni dia ada banyak lah benefit yang dia boleh offer kita. So dia air purifier ni yang paling penting lah, mana-mana air purifier pun kan, kalau contoh nak survey kan, mana-mana air purifier pun yang paling penting kalau boleh kena ada HEPA filter. Okay, HEPA. HEPA. Okay. So HEPA filter ni lah yang orang kata crucial lah untuk mana-mana air purifier. Okay, HEPA filter ni maksud dia high efficiency polluted. Polluted apa dia? Macam utama dia tu lah, menapis udara lah. Yes, menapis udara. Kenapa? So, ada ke yang kat market kat luar sana, kat pasaran sana tak ada benda tu? Mungkin ada yang claim tapi tak ada. Claim ada tapi tak ada. So kena hati-hatilah pada tu. Claim ada tapi tak ada. Good tips. Kalau ada kawan-kawan saya kena tahu benda tu. Betul. So air purifier ni dia ada banyak function lah kan. Antaranya yang paling basic sekali yang kita tahu air purifier ni untuk menapis, paling basic ialah habuk lah.
habuk yang ada dekat rumah kita. Contoh lah, kita nampak habuk yang kat dalam tadi nampak, tapi habuk yang sebenarnya dekat environment kita ni kita tak nampak. Okay. Ada juga user yang pakai air purifier ni, anak dia ada asma. Ada masalah pernafasan. Dan dia pakai air purifier ni, dia letak kat bilik anak dia, untuk anak dia lah kan. Alhamdulillah dia tak payah pergi hospital dah lepas tu. Tapi bukan kita nak cakap air purifier ni menghilangkan penyakit tu, bukan. Tapi air purifier ni dia providekan environment yang terbaik lah untuk anak kita tu yang ada masalah pernafasan tu. Okay, itu yang basic lah untuk maksudnya untuk habuk tadi. Macam orang yang ada masalah resdung kan, yang sensitif. Bila bangun tidur je, hidung dah berair, and then bersin, and then batuk pula kan. Orang-orang macam tu pun sesuai juga pakai air purifier ni. And then ada juga orang yang pakai air purifier ni untuk kucing. Ada customer kita yang pakai, dia ada, kadang-kadang orang beli kucing dia suka buat satu side dekat rumah dia tu, dia macam buat rumah kucing tu tau. So dia ada and then first ada bau kucing. Lepas tu ada bulu kucing. Betul. So benda tu kalau orang yang beli kucing mungkin kata dah biasalah. Okay, tapi kalau orang yang tak beli kucing, and then datang kat rumah orang yang beli kucing kan, contohlah, dia akan banyaknya bulu kucing. Betul lah. Ataupun orang yang anti kucing, mana kita tahu betul. Kita punya kawan, mana kita tahu dia tak suka kucing. So bila dia sampai, and then dia nampak, bagi dia tak selesa, tapi bagi kita selesa kan. Yang sebagai beli kucing ni macam normal, kita panggil normal lah. So bila kadang-kadang kita masuk rumah, ada bau kucing tu pun kadang-kadang menyebabkan ketidakselesaan untuk kita punya kawan ke atau anyone yang datang ke rumah kita. Tetamu kita lah. So yang tu pun kita kena tahu juga, air purifier ni dia ada deodorization filter. So dia boleh nyah bau. Deodorization. Okay. Deodorization filter. Deodorization, okay. Deodorization filter tu dia boleh nyah bau. Terus tu ada bau busuk. Macam kalau kucing tu ada bau kucing, kita panggil bau kucing, tak tahu nak describe macam mana kan. Tapi kita semua kenal bau kucing tu macam mana. Yang anti kucing memang dapat detect kan. Betul. Kalau rumah dia ada banyak kucing kan, kita dah alamak bau kucing macam tu kan. Ada orang yang macam dia akan jadi turn down sikit lah kalau dengan bau kucing. Mungkin orang tak suka. Ada orang yang selesa, ada orang tak selesa. So benda ni dia dapat bantu juga. Benda ni. Kadang-kadang contohlah orang bakar sampah kan. Orang bakar sampah pun contoh orang yang duduk kampung ataupun orang tak duduk kampung pun sama juga. Kalau bau sampah tu masuk, kadang-kadang kita mana tahu bau sampah tu masuk kan. Tiba-tiba dah masuk, tiba-tiba dah bau sampah. So bau sampah tu tak selesa kan. So benda ni boleh juga tarik bau sampah tu dan nyahkan bau dan keluarkan udara yang bersih. Okay. Bawah beza dia? Model yang bawah? Dia cuma beza dia lah model-model lah. Breeze ni kita biasanya pakai dekat area office sebab dia sebenarnya ada coverage area tau. Okay. Coverage area. So lagi strong itu sikit yang kita save. Yes. Tapi kalau antara yang hot ialah first kali ni Lombok 3 ni. Okay, Lombok 3 ni harga kat sini RM109 sebulan, tapi sekarang promo RM90 sebulan. Okay, untuk yang ni. Dia punya benefit semua sama dengan yang sebelum ni, free service, free warranty, free part change, semua sama. Lepas tu yang kedua, yang orang kata top lah, ada dua model. Satu lagi Storm. Kalau kat sini Storm ni harga dia RM90 sebulan. Tapi sekarang ni ada promo, so harga dia jadi RM70 sebulan. So apa beza Storm dengan Lombok? Okay, Storm dengan Lombok ni, dia ada, Storm ni ada 4 filter, tapi Lombok ada extra 2 filter. Dia tambah kat situ, which is RBD filter dengan catalyzed filter. RBD filter ni dia bantu untuk RBD plasma filter ni dia bantu untuk bunuh kuman, virus, bakteria. Dia ada macam renjatan L-Track. So kalau macam nak bayangkan kan, dia macam kalau kita tengok pergi kedai mamak ke, kita nampak fly capture kita panggil lah. Yang nak tangkap, yang warna biru tu, yang bunuh nyamuk. Nyamuk datang mati, nyamuk datang mati. Okay, yang warna biru tu. Warna biru. So dia macam tu. So dia bentuk dia punya rupa dia macam tu lah. Kalau nak bayangkan, dia akan menyala macam tu. Okay. So dia ada extra filter. So and then dia punya capacity, dia punya kadar sedotan tu Lombok ni lebih tinggi lah compare dengan Storm ni. Cuma Storm ni kadang-kadang sebab orang nak ada, dia kata
kadang-kadang lihat tu air purifier ni kadang-kadang orang ingatkan kipas tau ataupun aircon. Okay. Dia ingat air purifier ni aircon ke ataupun dia maksudnya dia dalam kepala otak dia akan fikir dia ada sifat untuk sejukkan kita punya rumah ke. Sebenarnya tak. Air purifier ni macam cakap tadi. Ada orang tanya kat kau macam tu lah. Dia tak dapat nak bezakan air purifier ataupun aircon. Sebenarnya yang menyejukkan tu aircon, tapi aircon dia tak ada function untuk filter macam ni. So benda ni memang air purifier ni benda yang baru kan. Mungkin betul. Yang average yang umum atas ni tak apa faham. Sebenarnya sebab tu kita kena bagi pemahaman. Kadang-kadang contohlah dia ada masalah macam yang kita cakap tadi kan. Dia ada masalah bau, busuk. Atau kadang-kadang kat dapur masak, perempuan masak pun dia boleh sedut dan dia boleh tapis dan boleh filter udara yang keluar dari masak tu lah. So kadang-kadang rumah pun sebenarnya ada bau tau. Kadang-kadang contohlah rumah ada certain area ada bau lipas contoh. Mungkin itu kawasan lipas. So benda tu pun kita boleh sedut dan kita boleh tapis dan kita boleh bagi angin lah, udara yang bersih tadi tu lah. Yang bersih dan bau dia tu fresh lah. So macam banyak orang tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang tengok benda air purifier ni kan. Sebab kita tak tahu betul. Dia tak nampak sangat keberkesanan dia sebab dia macam slow punya action kan. Udara bukannya nampak ada sejuk ke apa kan. Macam kontrol rasa sejuk. In fact dia punya keberkesanan dia tu. Effectiveness. Benda ni diam je. Dia diam. Mak aku ada beli brand biasa lah. Sudahnya disimpan. Dia kata benda tu tak berfungsi. Ada benda tu memang macam tu je lah, dia diam je lah. Yelah. Betul. So macam kau cakap tu betul lah, bila kita tak nampak benda fungsi benda tu kan. Contoh macam cakap orang beli kucing tadi kan, and then bulu kucing yang terbang-terbang tu dia sedut. So macam mana kadang-kadang kita tak nampak betul ke benda ala ni binatang ni wujud ke tak kan. Bila kita pasang tu kita tengok wujud ke tak. So contoh ni antara bila dia servis kan. So kalau kita baru kita air purifier dia lah. Yang ni bulu macam ni contohnya macam bulu kucing. Nampak dia. Okay, jelas. So macam bila benda ni, bila kita nak tunjukkan ke orang macam cakap lah, tadi orang tak akan percaya bila tak nampak bukti tu lah. Terutamanya benda-benda melibatkan mesin ni. Okay. Sebab dia fikir mesti ada input dan mesti ada output lah. So macam air, input dia air yang kotor, output dia air yang bersih. Kalau aircon udara yang panas, dia convert kepada udara yang sejuk dan kita rasa sejuk tu, okay bagus. Cubalah tiba tiba-tiba pasal aircon dah tak sejuk. Aircon rosak. Dia orang cakap aircon dah rosak. Tapi itulah dia punya output. Kita punya normal lah. Itu normal. So kita ataupun mana-mana orang akan fikir macam tu. Dia akan fikir macam tu. Bila benda tu tak jadi, okay benda ni rosak. Benda ni tak betul. Tapi sebenarnya kita kena check balik. Contoh macam aircon tak sejuk, apa masalah dia? Rupanya tak servis kan. So servis dia dah boleh pakai balik, dah boleh sejuk balik kan. Bukan nak kena tukar aircon, bukan. Dia just nak servis saja. Dah okey dah. So benda-benda tu yang kita nak nampak. Kadang-kadang besok bila customer tanya kan, contoh macam yang tadi ni video untuk bulu kucing lah. So kalau tanya pasal bulu kucing lah, contoh inilah keadaannya after kita datang untuk servis. So kita tanya ada bulu kucing tu. Kadang-kadang kita tak nampak sebab apa. Bulu kucing terbang tu kalau kita lalu contoh kan, dia dah melekat kat seluar kita basuh pun kita tak nampak, betul tak? Melainkan mungkin orang yang betul-betul terperinci dengan dia punya pakaian dia, dengan kebersihan dia kan. Orang tu mungkin akan nampak dia kesat dia teliti, kat seluar aku ada bulu kucing sangkut. So macam ni contoh bulu kucing. Environment yang tak elok lah untuk orang yang mungkin ada masalah asma, ada masalah pernafasan ni, tak elok untuk diorang. So benda ni yang bantu untuk wujudkan environment yang bersih untuk orang yang ada masalah tu lah. So Koi ada penapis air, mattress, air purifier lah. 3 ni lah. Yes. Main produk. Betul. Main produk lah, itu antara yang main produk lah. So kalau contohnya macam tadi kau cakap filter kat luar tu ada juga. So maybe kau boleh share katalah mungkin ada kawan-kawan nak jadi agent ke, apa yang kau boleh
Ni lah apa yang kau boleh Oh, macam mana nak ajak apa, cara-cara nak jadi ejen ke. okay. Kalau nak jadi agent senang je. Contact aku je. Okay, tu nice. Okay. So, So siapa yang boleh nak contact. jadi agent, tak kisahlah sesiapa lah. Anyone lah. Yalah, Whether part junior, time kan. mungkin part time tu, mungkin sama batch kita kan, ataupun junior ke atau sesiapa, senior ke, anyone lah. Sebab benda ni part time. And then macam ni lah, kita masa zaman sekolah kita belajar kan. Betul lah. Then bila masuk universiti kita belajar. And then bila kita masuk zaman dah habis belajar, barulah kita kenal hidup tu macam mana. Baru kita tahu susahnya nak cari duit tu macam mana. Nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, nak makan minum lagi. Bila dah kahwin, masa bujang pun kita macam tak rasa sangat kan. Sebab kita pun pernah rasa bujang, kau pernah rasa bujang, nak enjoy duit tu macam ada. Sebab kau pakai seorang kan. And then kau boleh simpan duit tu pun banyak agak kan. Contoh sebulan kau boleh simpan untuk saving kau. Kau bayangkan kau boleh simpan duit 10,000 untuk kau kahwin. Dalam masa certain period yang kau tetapkan. Contohnya 5 bulan kau boleh simpan. Kau tak rasa macam amazed ke benda tu. Tapi bila kau dah kahwin, benda tu jadi macam basket. Sebab tiba-tiba duit kau dah simpan, betul ada. Tapi nak guna untuk ni kan. Contoh tiba-tiba na'udzubillah tiba sakit lah. Contoh macam aku tadi pun aku baru lepas swab tadi. Sebab swab test. Sebab hari tu aku pergi family store dan tiba-tiba dia cakap family store tu ada orang positif. So kita tak dapat result lagi. Tapi dia ada dua kan. Aku lupa lah. Apa test dia yang dua tu? RTK, PCR dengan RTK. Betul. RTK tu hidung. RTK. Hidung. Hidung saja. PCR dia masuk tekak. RTK result esok sehari hari ni kan? Hari ni kan? Tunggu sekejap ya. Tunggulah macam mana resultnya. So macam tu, contoh macam tadi pun kita ada simptom apa ni? Ada apa-apa simptom? Rasanya macam sihat. Okey kot, insya-Allah. Tak ada lah. Aku doakan tak ada apa-apa. Aku pun dah swab 2-3 kali, 3 kali aku dah swab. Oh ya ke? Alhamdulillah. Ada lah macam ni kan, kau pergi family store tiba-tiba aku risau juga. Buatlah kejap. Yalah, betul lah. Contoh kita nak swab tu pun dah terasa kan, almost 100 nak kena keluar kan. So maknanya benda tu contohlah kita dah simpan duit still nak guna. So macam lain lah bila kita bujang dulu macam mana. So financial ni penting lah kan. So kalau kau nak cari duit, ini tak kisahlah. Afnan, ni reality sekarang. So macam COVID ni sendiri, macam kita nampak dia improve kita punya lifestyle lah. Daripada kita punya improve kita punya life. Ada sudut air tadi, ada sudut udara, and then mattress tu. So sebenarnya benda tu benda yang baik lah. Okay? Tapi sebabkan dia ada nilai, so benda tu kita tengok kemampuan. Macam tadi yang kau tanya sendiri kan, air ni kapasiti air berapa orang rumah kan. Kadang-kadang contohlah dia orang ramai tapi mungkin kita punya financial tak cukup besar kan. So dia tak mampu nak beli takkan dia nak beli yang besar-besar punya lapis air kan. Mungkin dia akan beli yang saiz kecil tapi kita sebenarnya kita boleh planning macam kita nak pakai. Contoh 2.5 liter tu kita tada and then kita tak dalam jug contoh. And then contohlah ini inisiatif sendirilah contoh kan. Kita nak guna tapi kita nak guna yang saiz kecil. Kita tak ada air, tak dalam jug and then bila-bila masa kita boleh ambil air dan jug yang kita dah tahu air kowe tu and then air dalam filter tu pun ada juga air. Contoh kita sendiri fikir macam mana nak utiliskan benda tu 100%. Okay. Sebab kita duduk Malaysia. So kalau contoh yang tadi yang kata nak jadi agent tu boleh contact aku sebab kita duduk kat Malaysia. Kalau kat luar negara sana iPad terus boleh minum. Betul. So itu yang aku cakap tadi. Kita punya concern macam mana kan. Kalau macam contoh boleh minus, on confident boleh minum apa? Mungkin dia ada piping services. Mungkin ada piping services yang dia provide untuk dia punya country kalau kan. Macam yalah betul. Kalau negara luar dia ada sistem dia terbaik dah. Betul. Sebenarnya dia bergantung pada sistem juga. Mana anything lah macam COVID ni macam mana nak perangi COVID kan. Sistem macam mana dia orang construct nak perangi COVID ni semua ada sistem tapi
how efficient your system is depend on you lah. Kau construct sistem tu, kalau sistem tu baik, kita akan nampak lah dia punya result. Macam kau cakap tadi lah, aircon, macam kau cakap tadi pasal aircon kan. Aircon tu baik, rasa sejuk, kau akan cakap aircon ni baik lah. Agak-agak pakai aircon tiba-tiba tak sejuk macam yang kau pernah pakai sebelum ni, kau akan cakap aircon ni tak elok, aircon sebelum ni lagi elok, brand ni tak elok, brand ni lagi elok kan. So benda tu like everything in the system lah. So kalau kau dapat construct sistem yang baik, so sepatutnya the outcome akan jadi lebih baik lah kan. Right. So macam tadi nak jadi agent tu boleh contact aku terus atau boleh contact lah, nombor telefon 013-141-4525. Kalau nak beli boleh, nak jadi agent pun boleh, tak ada masalah. Alright. So okay, nice sharing daripada Afnan. Thank you Afnan untuk sharing tentang mungkin tajuk aku nanti bukan nak sebut pasal COVID, tapi aku nak mau benda tu general, which is kesedaran kita terhadap air yang bersih untuk keluarga kita ataupun untuk diri kita sendiri. Yes. Betul. Pengudaran yang bersih untuk kita wujudkan living style yang baik lah untuk keluarga kita kat rumah kita sendiri kan. Tak kisahlah rumah atas ke rumah bawah, abuk tu mesti ada punya. Sebab climate Malaysia, cuaca kat Malaysia ni of course lah abuk orang yang duduk rumah atas. Rumah atas tu. Aku tingkat orang 7. Memang banyak abuk tu. Memang banyak abuk betul. Nampak. So contoh macam kita pernah duduk rumah bawah ni, kita duduk rumah atas. Macam dulu aku duduk kat Selangor, bukan rumah atas sangat lah, tingkat 2 je. Tapi itu pun kita nampak abuk dia pun accumulate cepat lah compare dengan bawah. Macam tu aku pun kena alert lah, anak aku kecil lagi. Kena rajin lap lah. Betul, kena rajin lah. Dekat kat perabot ke. And then kalau mungkin yang ada nak mencari alternatif income kan, boleh Roger Afnan. Alright. Untuk boleh. Part-time Kowe dan Kowe lah. Kowe. Setakat ni Kowe lah. Tak ada sebagainya. Which is benda ni alternatif lah atas diri masing-masing. Kalau macam aku pun dulu sebelum aku kahwin aku buat DJ MC kan. Yalah nak tambah income suka-suka. Bukan suka lah, which is keperluan lah masa tu nak kahwin. Yalah. Okay. Itu aku cakap. Macam mana boleh ni? Macam mana boleh apa? Macam mana kita boleh collect 10,000 tu dalam masa certain period. Betul. So okay guys, hopefully korang round kali ni satu yang bermanfaat untuk korang. So apa-apa nanti boleh contact Afnan untuk maklumat lebih lanjut. So okay, itu saja untuk hari ini. So nantikanlah next round kita akan ada tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi yang aku akan sembang lah dengan kawan-kawan kita. Okay Afnan, so good luck. Okay Roger, hopefully kau negatif lah untuk result tu. Okay. Alright, Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.